Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apakah kepentingan beribadah kepada seseorang Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita terfikir kenapa kita diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini? Adakah hanya untuk mencari kekayaan semata-mata, atau sekadar untuk menjalani sebuah kehidupan yang kosong tanpa membawa erti apa-apa? Jawapannya jelas terdapat di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi jelas di sini bahawa tujuan sebenar kehidupan kita hanyalah untuk beribadat kepada Tuhan dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, makna ibadah dari segi bahasa ialah bermakna patuh, taat dan juga menghambakan diri kepada sesuatu. Manakala dari segi syarat pula ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, seperti mana yang telah dinyatakan dan dicatat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibadah ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah ibadah yang dilakukan melalui hati. Contohnya seperti sikap bertawakal dan juga takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Bahagian yang kedua ialah ibadah yang dilakukan melalui lisan dan juga hati. Contohnya seperti berzikir, bertahmid dan bertahlil. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang dilakukan melalui anggota badan dan juga melalui hati. Contohnya seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Namun jika kita lihat pada masyarakat sekarang banyak yang tersalah anggap mengenai makna ibadah itu sendiri. Mereka menganggap bahawa ibadah ini hanya tertakluk kepada ibadah solat, puasa, zakat dan haji. Sebenarnya fahaman ini adalah salah dan perlu diperbetulkan. Makna ibadah yang sebenar ialah apa jua aktiviti atau tingkah laku manusia, terutamanya Muslim, yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti kita bermain, bersukan, belajar maupun mandi. Jika kita berniat untuk mendapatkan redha Allah dalam melakukan aktiviti tersebut, maka ianya juga dikira sebagai ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, terdapat banyak kepentingan ibadah dalam kehidupan kita sebenarnya. Antaranya adalah ibadah adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaiknya. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah ibadah merupakan satu jalan bagi orang Muslim untuk mendekatkan diri dan berhubung kepada Allah Subhanahu Taala sebagai pencipta kepada kita semua. Ini kerana sikap kebergantungan diri kepada Allah Subhanahu Taala merupakan fitrah asal manusia. Boleh dikatakan bahawa semua orang di dalam dunia ini tidak mampu mengatakan yang mereka tidak bergantung kepada apa-apa sekalipun, kecualilah manusia yang sombong dan bongkak, seperti mana Firaun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi
ibadah ini adalah penting kerana ianya boleh menjadi perantaraan kepada kita untuk berhubung secara direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ibadah juga dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana keimanan dan ketakwaan ini adalah merupakan tiket bagi kita untuk menempah syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kenikmatan dan perhiasan, seperti bidadari-bidadari yang cantik, makanan-makanan yang lazat, dan pelbagai lagi kenikmatan yang kita tidak akan dapat rasa di dunia ini. Kemudian yang terakhirnya adalah melalui ibadah, hati kita akan menjadi tenang dan aman. Inilah perkara yang paling penting yang sering dicari-cari oleh manusia sekarang, yang mana mereka mempunyai harta yang banyak, isteri yang cantik, mempunyai kereta-kereta yang mencecah jutaan ringgit, namun tidak dapat menjamin untuk mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki. Seperti mana yang kita boleh lihat kes-kes yang berlaku di luar negara seperti Jepun, Amerika, China dan sebagainya, yang terdapat rakyatnya yang kaya, yang mempunyai segala-galanya, namun apabila ditimpa masalah, mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri. Jadi ini menunjukkan bahawa ketenangan dalam jiwa mereka masih tidak ada. Jadi kita sebagai Muslim, Allah telah menunjukkan jalan yang mudah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki, iaitu melalui ibadah. Jadi sekian saja dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.